Menteri. Ya, saya tekun mendengar hanya satu minit saja lagi. Cuma saya ingin tanya dengan Menteri. Dalam perbahasan saya juga lihat Menteri sendiri juga telah berbincang tentang Fixed Term Parliament Act, satu akta baru digubal untuk kita mengelakkan perkara-perkara seperti langkah Sheraton. Apakah cadangan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan perkara ini dan bilakah agaknya kita boleh mendengar apa-apa berita tentang Fixed Term Parliament Act yang saya juga percaya disokong oleh ramai daripada sebelah sana termasuklah timbalan Perdana Menteri pertama. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Di-Ketua dan juga terima kasih Menteri mendalam tentang kedua-dua cadangan reform, institutional reform, iaitu pendanaan politik dan juga Whistleblower Act. Cuma kita boleh faham pendanaan politik ni satu yang very high hanging fruit yang perlukan beberapa pindaan juga melibatkan akta MACC, pemisahan kuasa dan sebagainya. Tetapi berkenaan dengan Whistleblower Act ni kita boleh anggap ianya sebagai very low hanging fruit yang mungkin boleh juga dilaksanakan lebih segera seperti mana yang diusahakan oleh pihak kementerian ataupun kerajaan berkenaan dengan Freedom of Information Act dan juga berkenaan dengan Parliament Services Act. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri perlu masa tambahan. 5 minit je lah sebab pukul 4 kita habis 5.30, lagi ada dua menteri dan kita buka 7.27. Kecuali kat Sabah Sarawak buka awal lah. 5 minit lagi. Menteri boleh Boleh jawab? Melaka. 5 minit lagi. Lagi seorang. Saya jawab dua ni dulu boleh? Okey, terima kasih. Minta maaf kalau tak saya boleh jawab secara bertulis. Sebenarnya Yang Berhormat saya jawab Yang Berhormat Shah Alam dulu. Memang betul. Sebab kalau kita lihat Ketua Majlis Yang Berhormat Perdana Menteri memang melihat bahawa kalau kita bercakap tentang ombudsman, whistleblower, semua ni mesti digerakkan serentak. Sebab bila bercakap tentang ombudsman, itu laporan pada agensi kerajaan untuk dinaikkan apa yang ada pada hari ini. Kita memang ada agensi kerajaan yang menerima laporan terhadap tindakan mereka. Dia internal reporting. Kita ada juga jabatan Biro Pengaduan Awam. Tetapi kadang-kadang Biro Pengaduan Awam ni bersoal sebab dilihat giginya tak begitu kuat. Bukannya kita nak letak gigi yang sangat-sangat tajam, tetapi kita nak bagi persepsi. Tapi cabaran yang ketiga ialah jangka masa respon. Sebab bila kita membuat laporan, ia perlu memberikan proses, due process, iaitu untuk mereka dapat membela diri. Itu sebab yang saya sebut tadi dalam ucapan saya tentang artificial intelligence, teknologi ini perlu membantu negara-negara, terutama sekali kalau negara Commonwealth serentak nak membuat melihat ini sebagai satu tool iaitu satu sistem yang dapat, mekanisme yang dapat memperkasakan sistem yang ada pada hari ini. Sebab walaupun undang-undang kita tu hebat Yang Berhormat, kita buat sehebat mana, kalau manusia yang nak melaksanakan banyak cabaran. Kalau sistem AI yang membantu manusia dan AI, keberkesanan tu lebih pantas. Sebab saya sebut tadi tidak ada elemen biasness. Tapi bila nak cakap tentang ombudsman, tentang whistleblower, ini semua perlu dilihat secara serentak. Dan saya telah sebut banyak kali bahawa agensi-agensi kerajaan di bawah setiap kementerian. Saya sebut sebagai contoh Jabatan Perdana Menteri setakat ini di bawah Jabatan Perdana Menteri saja agensi sebanyak 83. Kementerian Kewangan 7 agensi, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah 11 agensi, Kementerian Pengangkutan 18 agensi, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan 17 agensi, Ekonomi 5 agensi, Luar Negeri 2 agensi, Kerja Raya JKR 6 agensi, MITI 13 agensi, Minder 3 agensi, pelbagai agensi yang perlu kita bergerak sama. Sebab bila bercakap tentang agensi kerajaan, Biro Pengaduan Awam, whistleblower, yang menjadi pemakainya yang akan dilihat untuk dibuatkan penilaian ialah stakeholders ialah pegawai kerajaan yang terlibat dalam agensi. Jadi perlulah banyak sesi libat urus. Tetapi kerajaan Madani di bawah pemimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 tidak lari pada tanggungjawab. Kita buat tetapi memakan masa dan kita harap
Soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Jelutong tu terikat kepada perkara ini. Kalau kerajaan itu stabil, semua yang kita cakap ni kita boleh buat. Dia tidak boleh dilaksanakan kalau kerajaan sentiasa bertukar. Itu sebab dalam sistem Westminster Commonwealth, Tuan Yang Dipertua, dia adakan fixed term. Tetapi dalam sistem mereka, dia agak berlainan dengan sistem kita. Sebab kita mempunyai sistem raja berperlembagaan. We have a written constitution. Kita ada perlembagaan bertulis yang buat Jelutong. Wahal di negara barat khasnya di England, perlembagaannya tidak bertulis. Itu sebab dia memerlukan undang-undang fixed term. Wahal kita ada perlembagaan bertulis yang menyatakan tentang prosedur dan sistem untuk memanggil kepada pilihan raya, untuk membubarkan parlimen. Tapi memang seelok-eloknya dibaca bersama dengan adanya Akta Lompat Parti. Tapi ini perlu dibawalah sebab ini memang sesuatu dengan izin political discourse dan juga political statement daripada parti-parti politik seperti pendanaan politik. Adakah ini hala tuju yang dikehendaki oleh parti politik dalam negara kita? Sebab kita bukan yang buat Jelutong kerajaan komunis kita buat semua ahli parlimen kena setuju. Tidak. Kita membenarkan ahli parlimen dalam mana-mana pihak kerajaan, pembangkang ataupun bebas untuk memberikan pendapat mereka.